apa? Kita ni bila kita buat satu-satu bisnes ataupun satu-satu pekerjaan, okey, orang takkan kenal kita. Okey, orang takkan kenal kita. Sebab apa? Kita ni bukanlah seorang yang dikenali. Okey, kita ni ibarat bayi lah. Okey, siapa-siapa yang baru join Turn Wow, okey, anda kena tahu, anda itu adalah tahap bayi. Bayi yang baru lahir. Okay, bayi yang baru lahir yang mana tak ada manusia yang kenal, hanya family kita sahaja kenal kita. Okay, jadi macam mana kita nak bagi orang kenal? Okay, so kita kena brandingkan diri. Okay, kita kena brandingkan diri supaya apa? Bila kita branding diri, okay, orang akan percayakan kita. Branding diri ni dalam konsep untuk kita dapatkan trust orang lah. Okay, trust orang. Faham kau faham? Okay. Yang kedua adalah untuk mudahkan kita menjalankan bisnes ini dengan mudah lah. Okay, mudahkan kita untuk buat bisnes. Okay. Kalau kita tak branding diri, orang tak kenal kita. Anda rasa orang boleh ke nak percayakan kita? Okay, saya bagi contoh lah. Okay, saya bagi contoh. Abu lah, okay, Abu adalah pelanggan saya, okay, maksudnya saya ni penjual, okay, saya WhatsApp Abu ataupun saya PM dekat Messenger Abu, saya bagi salam, Assalamualaikum Abu, kenalkan saya Nik Zamri, okay, saya nak berkongsi sedikit satu peluang yang mana dengan modal RM13 anda mampu ubah hidup dan anda mampu capai komisen 4 ke 5 angka. Okey. Abu tak kenal kita. Okey. Abu tak kenal kita. Abu tak kenal saya. Okey, Abu tak kenal saya. Tiba-tiba saya WhatsApp macam tu dengan pengenalan pun tak ada. Okey, maksudnya berkenalan dengan dia pun tak ada. Masalah dia apa pun saya tak tahu. Tiba-tiba saya WhatsApp dia, saya PM dia macam tu. Adakah dia akan percayakan kita? Dia percayakan saya. Sedangkan dia tak kenal saya. Okey, tidak. Okey, tidak. Sebab itulah kena branding diri. Okey, bila kita branding diri, orang selalu nampak kita. Lama-lama orang percayakan kita. Bila percayakan kita, bila orang percayakan kita, kalau kita cakap A pun, dia percaya. Kalau kita cakap Z pun, dia percaya. Okey, faham ke faham? Okey. Yang kedua, okey, bagaimana nak brandingkan diri ni? Okey, yang ni saya tengok terlalu ramai lah. Okey, terlalu ramai yang buat kesalahan. Okey, kesalahan. Okey, yang pertama, saya nak condemn ataupun saya nak komen sikit dari segi gambar profil lah. Okay, gambar profil. Kalau kita tengok gambar profil kita, tak kisahlah WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram ke dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok gambar profil kita tu, cuba anda tengok gambar profil anda. Adakah anda letak gambar diri sendiri? Ataupun letak gambar kartun, van jenazah, bunga dan sebagainya. Okey? Ada tak? So gambar profil ni memainkan peranan penting sebenarnya. Okey, memainkan peranan penting. Sebab apa? Gambar profil ni sebelum orang nak berurusan dengan kita, orang akan tengok gambar profil kita. Okey? Jangankan kata orang nak berurusan dengan kita, kita sendiri pun kalau nak beli satu-satu produk dengan orang, kita akan tengok gambar profil dia. Okay, kita tengok gambar profil dia, kita tengok testimoni dia, okay, kita tengok semua tentang diri dia. Kerana apa? Kerana kita nak dapatkan satu-satu kepercayaan. Okay? Tapi kalau kita letak gambar bunga, letak gambar kartun, ada yang lagi teruk letak gambar tengkorak lah, gambar jenazah lah. Okey. Cuba anda fikir kalau orang tu letak gambar jenazah.
adakah anda nak berurusan dengan orang tu? Anda akan berfikir, aku ni berurusan dengan manusia ke ataupun dengan orang dah mati. Okey? Faham? So gambar ni memainkan peranan penting. Gambar profil, letak gambar muka sendiri. Okey? Okey, yang kedua gambar tu kenalah muka jelas. Jangan kita letak gambar profil kita, okey? Orang ambil gambar dengan kita 4 batu. Tahu 4 batu? Maksudnya saya pun tak tahu berapa kilometer tapi maksudnya jauh lah. Okey, muka pun tak nampak. Okey, muka jelas pun tak nampak. Betul ke muka muka tu betul muka dia ke ataupun muka orang lain ke? Tak jelas. Okey, tak jelas. So benda tu satu benda yang memainkan peranan untuk orang kenal kita. Okey? Jangan kita letak gambar belakang. Maksud letaklah gambar belakang ni, kita kan biasa sekarang ni orang suka ambil gambar dia tengok pantai depan. Dia suruh kawan dia ambil gambar dia dari belakang. Maksudnya tak ada nampak muka lah. Okay, nampak belakang dia. So benda tu tak elok lah. Okay, tak elok. Tak membantu anda untuk orang kenal diri anda. Okay. So gambar tu kena letak gambar muka yang jelas. Jangan letak gambar belakang. Okay, letak muka. Okay. Okay, yang ketiga adalah jangan letak gambar satu keturunan ataupun satu kampung. Okay, ada orang jenis letak gambar profil ni, dia ada 50 adik-beradik termasuk mak ayah adalah berapa ayah, mak ada 4. Adalah 50 tambah 5, 55 orang. Gambar profil ni dia letak satu family dia, 55 orang. Kita sekalipun, kalau kita jadi pelanggan, kita pun tak tahu siapa sebenarnya yang menjual ni. Okay. So gambar tu letaklah gambar seorang diri. Okay. Ataupun kalau kita nak letak gambar berdua pun boleh. Okay. Tapi biarlah orang tu dah kahwin. Okay. Orang yang tak kahwin lagi jangan letak gambar berdua, tak baik. Okay, tak baik. Sebab ada makhluk yang ketiga. Okay. Okay, so gambar tu kena letak gambar seorang diri lah. Okay, supaya apa orang kenal. Oh, bukan ni, aku berusaha rupanya. Maksudnya macam tu. Okay. Okay, dia ni, aku berusaha rupanya. Maksudnya gambar tu orang kenal muka kita. Okay. Faham ke faham? Mana ada panah ni? Okey. Okey. Okey, yang kedua, bagaimana kita nak branding diri? Okey. Yang kedua, saya nak komen dari segi nama pula. Okey, tadi gambar profil. Okey, ni nama pula. Ada orang letak nama. Okey, nama dia nama pelik-pelik lah. Okey. Cubalah anda semua buka Facebook, anda search je nama yang pelik-pelik. Okay, contohlah bakar jenazah ke, bakar ahli kubur ke, bunga ros ke, bunga tai hayam ke. Okey, tulislah nama apa sekalipun. Okey, jangan letak nama bukan-bukan. Okey, sebab apa? Itulah ramai peniaga-peniaga yang salah dari ilmu branding diri. Okey, nama tu tak betul. Nama ni sebenarnya adalah menonjolkan diri kita. Nama ni yang menunjukkan diri kita. Okey, kalau kita letak nama bukan-bukan, bakar jenazah, agak-agak orang yakin ke? Aku kan takut join dengan dia, esok dia mati. Sudah. Okey. Tak boleh lah. Okey. So kena letak nama tu nama sendiri. Okay. Kalau boleh nama sebenar lah. Okay. Nama sebenar. Okay. Nama sebenar. Dan yang kedua tu nama tu tak boleh lah lebih daripada 3 patah. Okay. Ada orang letak nama. Okay. Contohlah nama saya. Okay. Contoh saya bagi nama saya lah. Nama saya Nick Zamri Azri bin Zakaria. 5 patah kataan. Okay. Orang nak ingat pun saya rasa tak ingat tu. Okay. Dia kena fikir tu
5 tahun belum tentu ingat nama saya. Mungkinlah. Okey. Jadi macam mana nak suruh dia ingat? Letaklah nama pendek. Okey, contoh nama saya Nik Zamri Azri Zakaria, tapi saya letak nama Nik Zamri. Okey, ataupun saya letak Zamri Azri. Okey. Maksudnya nama 2 patah perkataan ataupun 3 patah perkataan ni dia nama yang pendek dan mudah untuk orang ingat. Okey. Sebab manusia ni kadang-kadang dia mudah lupa. Okey. Pernah dengar tak perkataan manusia ni mudah lupa? Okey. Nak lagi kalau orang lelaki lah. Okey, orang lelaki ni kadang-kadang dia mudah lupa. Benda yang semalam terjadi pun dia dah tak ingat dah. Okey. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni 10 tahun yang lepas pun dia ingat. Itu saya tak tahulah. Memori dia terlalu besar mungkinlah. Okey, itu beza lelaki dengan perempuan. Okey. Nama tu letak nama 2 hingga 3 patah perkataan saja. Okey, jangan nama terlalu panjang. Okey. Jangan letak nama kita, nama ayah, nama atuk, nama moyang. Jangan terlalu panjang. Okey. Okey, faham? Okey, kalau faham, cek nombor 1. Saya nak tengok. Okey. Cek nombor 1. Untuk saya teruskan lagi. Okey. Nak saya teruskan tak? Komen 1. Laju-laju. Okey, 1. Laju-laju. Supaya saya tak nampak siapa yang komen. Okey. Laju-laju. Okey, mantaplah korang. Okey, mantap. Laju-laju Okey. So, apa yang seterusnya? Okey, ya. Okey, branding diri juga dari segi posting juga penting. Okey, posting ni penting. Okey. Okey, cara nak branding diri, okey, dari segi posting. Okey, saya tengok ramailah orang yang buat posting. Okey. Korang boleh semaklah dari zaman dulu sampailah sekarang korang buat posting dekat wall post tu. Korang tengok gambar yang saya letak gambar ni. Okey. Nampak tak? Nak panah ni. Okey. Tengok gambar yang saya letak petak ni. Okey. Apa simbol dia? Ataupun logo dia apa? Bumi kan? Okey, bumi. Ini adalah maksudnya kita publikkan posting kita. Okay, publikkan posting. Ada orang dia posting, okay, dia buat posting lah, hari-hari posting. Apa yang saya nampak dekat sini? Ya, mana? Okay. Apa yang saya nampak dekat sini adalah dia letak gambar kepala orang. Okay. Faham tak? Kepala orang tu maksudnya apa? Kepala orang tu maksudnya friend to friend. Maksudnya hanya orang yang berkawan dengan kita saja boleh tengok posting kita. Kawan kepada kawan, follower kita, orang tak berkawan dengan kawan kita, orang tak berkawan dengan kita, dia tak boleh tengok posting kita. Sebab itulah branding diri kita tak berjaya. Okay, tak berjaya. Sebab apa? Kita posting tapi hanya kawan saja boleh tengok. Okay, kita tak nak kawan saja boleh tengok. Okay, kita nak biar satu dunia boleh tengok. Itu cara kita nak brandingkan diri. Sebab kita ni nak branding bukan untuk kawan saja, bukan untuk family saja, tapi untuk semua pengguna-pengguna Facebook. Okay, aku faham. So posting ni wajib kita publikkan. Okay, so selepas ni lah, siapa-siapa yang suka sangat buat posting tapi dia set untuk friend only, okay, kawan sahaja ataupun kawan untuk kawan, okay, ubahlah, okay, ubah letak public, okay, supaya apa? Supaya orang boleh nampak posting kita, okay, faham? Okey. Dan dalam posting ni saya pecahkan kepada 3 jenis posting lah. Okey, ada 3 jenis posting. Okey.
3 jenis posting. Apa posting tu? Yang pertama adalah berkait dengan bisnes. Okey, berkait dengan bisnes lah. Yang kedua, knowledge. Okey, maksudnya pengetahuan am. Okey, pengetahuan tentang ilmu. Lebih kurang macam itulah. Okey, yang ketiga adalah personal. Personal ni maksudnya tentang diri kita, apa aktiviti kita hari inilah. Okey, faham ke faham? Sekejap saya nak minum air sekejap. Okey. Faham ke faham? Okey. Posting tentang bisnes. Okey, posting tentang bisnes. Yang mana posting tentang bisnes ni adalah kita menceritakan, kita menceritakan tentang bisnes kita. Benda yang berkait dengan bisnes kita. Okey. Kalau dalam Tonwa ni biasanya kita akan post beberapa perkara. Yang pertama adalah prospecting. Okey, prospecting. Ada yang tak faham prospecting ni apa? Okey, prospecting ni bermaksud kita cerita tentang bisnes ini kepada orang. Okey, berkongsi. Itu maksudnya prospecting. Okey. Contohlah prospecting, prospecting dan closing. Contoh ini gambar saya letak ni. Okey, alhamdulillah hari ni close lagi untuk bulan ni. Okey, maksudnya kalau tengok gambar tu, gambar apa? Gambar orang bagi detail untuk pendaftaran singkat Tonwa. Okey, itu maksudnya prospecting. Kita berkongsi and then last orang pun back in. Kita closing. Closing ni maksudnya orang back in dan dia bagi detail untuk pendaftaran singkat Tonwa. Okey, itu prospecting dan closing. Okey. Yang kedua adalah tentang post singkat. Okey, post singkat ni. Jarang-jarang kita kenalah. Kalau anda ni rasa aku malas lah nak pegang stok singkat. Tak ada masalah. Okey. Tapi janganlah daripada awal join bisnes ni sampailah sekarang. Contohlah anda join pada tahun 1 Januari 2019. 2019. Anda join 2019 sampai ke 2021 langsung anda tak nak pegang stok singkat. Okey. Setidak-tidaknya belilah singkat 5 keping ke. Bukanlah satu paksaan. Tapi ini adalah untuk branding diri. Okey, branding diri. Sebab apa? Kita close. Memang kita boleh close. Tapi macam mana untuk kita nak buktikan kita post singkat tu? Nak tunjuk kita ni betul-betul penjual yang boleh dipercayai, betul-betul kita post singkat ini. Okey? Kadang-kadang kita juga kena pergi post singkat. Okey, sebab tu saya kata belilah stok singkat 5 keping sekalipun. Okey, 5 keping je. Kalau kata malas sangat 5 keping untuk 6 bulan pun tak ada masalah. Okey, beli 5 keping untuk 6 bulan. Maksudnya close, okey, anda sendiri pergi post singkat. Biarlah walaupun 1 keping 1 hari ataupun 1 keping 1 bulan untuk anda post. Close tu biarlah ramai. Tapi nak post singkat tu, okey, biarlah sekeping sebulan pun tak ada masalah. Yang penting nampak yang anda pernah pergi post singkat. Okey? Faham? Ni contoh gambar yang saya pergi post singkat. Okey, ini adalah gambar saya pergi post singkat. Tak banyak. Tak silap saya dalam 20 set. Macam itulah. Okey? Okey, yang ketiga. Yang ketiga inilah orang yang paling suka nak tengok. Okey? Buatlah apa bisnes sekalipun, okey? Benda ni orang nak tengok. Apa? Testimoni. Okey, testimoni ni adalah pengukuh kepada branding diri
pengukuh kepada bisnes. Okey. Bila kita buat satu-satu bisnes, testimoni kita kena ada. Okey. Kalau tak ada diri sendiri sekalipun, ambillah testimoni leader-leader yang lain. Okey. Ini contohlah. Okey, ini contoh testimoni yang saya post. Yang mana komisen masuk pada 20 hari bulan 8. Bulan lepas lah. Yang baru-baru ni ada post tapi saya tak masuklah dalam slide. Okay. Maksudnya, okay, tunjuk testimoni yang mana komisen masuk. Betul-betul masuk dalam bank. Okay. Bukan tipu-tipu punya bisnes. Macam tu. Okay. Testimoni ni orang nak tengok. Okay. Kalau tak ada testimoni, orang kata macam ni lah. Kalau tak ada testimoni ni, macam kita tuang air atas daun keladi. Okey, basah pun tak, air melekat pun tak. Okey, tak ada apa-apa. Ibarat macam tu lah. Okey, sebab itulah dalam bisnes ni testimoni orang paling nak tengok. Okey, faham? Okey. Yang seterusnya adalah posting tentang knowledge. Okay, knowledge. Knowledge ni kita boleh post dari segi motivasi ataupun tips ataupun isu semasa ataupun perkongsian. Okay, perkongsian. Okay, di sini saya tunjuk, okay, saya tunjuk ada 3 posting saya, contoh posting saya. Okay, anda boleh bacalah ayat-ayat posting saya ni. Okay, yang mana saya pernah berkongsi macam mana saya bermula dengan bisnes ini. Okey. Okey. Macam mana saya berkongsi dengan saya berkongsi macam mana saya join bisnes ini. Saya terlibat dengan bisnes ini. Okey. Lepas tu saya pernah berkongsi juga bila kita down, okey, macam mana kita nak nak bangkit balik. Okey. Lepas tu kita juga kenalah tahu pasal isu-isu semasa juga. Okey, isu-isu semasa ni kena tahu juga perkembangan dunia. Kena tahu. Okey. Lepas tu kita juga kena juga berkongsi tentang motivasi. Okey, motivasi. Sebab apa motivasi ni penting juga? Daripada motivasi ni juga akan menaikkan semangat kita. Okay, motivasi ni mungkin ada orang kata, saya kena motivasi takluk. Okay, takluk. Takluk ni bahasa Kelantan, bahasa orang luar maksudnya takluk ni? Tak ada efek lah. Maksudnya tak ada efek. Kena motivasi sekalipun tak ada efek dekat dia. Macam tu juga dia, down situ juga. Okey, tapi untuk diri kita ni, kadang-kadang kena motivasi juga. Tak kena dengan motivasi, tengok dekat perkongsian orang. Okey, perkongsian. Kenapa? Okey, kenapa? Contohlah, kenapa aku join bisnes ni? Okey, tak ada manusia yang buat satu-satu perkara, dia join sebab dia kata aku nak try je, ataupun aku join bisnes ni sebab saja-saja ikut kawan. Okey, percayalah apa yang saya katakan. Kalau anda join satu-satu perkara, satu bidang, okey, anda hanya join ikut kawan ataupun niat saja-saja. Okey, tapi saja-saja tu memang saja-sajalah. Tak saja-saja untuk usaha. Okey, saja-saja biasa-biasa. Okey. 70 hingga 80% tak sampai 6 bulan anda akan stop. Anda takkan boleh go on dengan benda yang anda buat. Sebab apa? Anda tak ada matlamat yang jelas. Okey, nak buat satu benda ni kena ada matlamat. Tak ada matlamat, macam kita hidup macam lalang lah. Tiup angin.
ke kanan, pergi ke kanan. Tiup angin ke kiri, pergi ke kiri. Jadi hidup macam tak ada hala tuju. Okey? Faham? Kena faham tu. Okey? Okey. Yang seterusnya adalah dari segi personal. Okey, personal. Maksudnya aktiviti anda lah. Okey, kadang-kadang kena post juga. Okey, kena post aktiviti anda ni. Sebab apa? Facebook ni, dia prospek kita ni, kalau dia buka wall post kita, asyik tengok bisnes je, okey, dia bosan. Okey, macam anda lah. Okey, macam anda. Kalau anda tengok TV, apa yang anda nak tengok? Mesti nak tengok drama. Okey, cerita-cerita lah anda nak tengok. Betul? Okey, kalau kena keluar iklan je, saya rasa 10% je yang duduk tengok iklan. Yang lain semua pergi masak, minum air, pergi toilet. Okey? Sebab apa? Manusia ni tak suka iklan. Okey, dia suka benda yang memberi manfaat, yang memberikan orang kata apa nama? Release tension. Dia tengok, oh suka. Dia tengok, oh berminat. Macam tu. So contohlah, dari segi kita boleh post family time. Maksudnya kita keluar dengan family. Pergi makan ke, kita pergi berkelah ke. Okay, kita boleh post dekat Facebook. Okay, personal. Maksudnya kita keluar seorang-seorang ke, pergi dating ke, boleh post juga. Okay, hobi. Apa hobi anda? Contoh anda suka main badminton. So pertama-tama main badminton. Kadang-kadang tu suruhlah jiran ke, kalau duduk rumah seorang-seorang macam saya ni, suruhlah jiran. Suruh jiran rakam ke, okey. Macam tu. Ataupun aktiviti-aktiviti harian yang kita buat. Okey. Contoh saya tunjuk dekat sini. Yang pertama, ini orang kata budak darab. Budak tak pernah pergi beli, excited nak pergi beli, yang ni lah. Okay. Nampak sangat saya di kampung kan. Okay. First time pergi minum tilai. Okay. Okay. Yang kedua, okay, saya memasak. Okay. Yang ni saya masak apa tu? Ikan patin. Okay, maksudnya apa yang harian yang saya buat. Kadang-kadang saya bosan, saya pergilah masak. Okay, kadang-kadang saya masak banyak, saya bagi dekat jiran. Saya seorang je tapi masak 3 ekor ikan. Korang rasa siapa nak makan? Tak ada orang dah. Kalau saya tak kongsi pada orang, maksudnya tong sampah lah yang makan. Okay, macam tu. So, jangan ingat lelaki tak boleh masak lah. Okay. Okay. So setakat ni ada yang faham tak? Okay, sebelum saya masukkan yang seterusnya. Okay, faham ke faham? Kalau faham, okay, kalau faham, check nombor 1. Okay, check nombor 1. Saya guna nombor 1 je hari ni. Okay, nombor 1 je. Tak nak nombor lain. Takut nombor lain pening pula. Nombor 1 saja. Okay, mantap. Okay, okay. So kita pergi yang seterusnya. Okay, macam mana kita nak tingkatkan branding diri ni? Okay, kita kena tahu dan kita kena buat 4 perkara ni. 3 pula. Okay, 4 perkara ni kita kena buat. Okay, janganlah kita terlalu orang kata sombong. Okay, sombong. Sebab apa? Buka Facebook, malas aku nak add orang. Lepas tu malas aku nak like, komen status orang. Lepas tu direct approach, okay? Ataupun panggil harta prospek. Harta prospek ni maksudnya kita PM orang tu dulu.
Jangan, okey? Jangan. Dan follow up ni penting. Okey. So saya cerita dulu satu persatu lah. Okey. Tambah follower ataupun friend ni, ia sangat penting. Okey, bagi siapa-siapa je yang nak buat branding diri. Sebab apa? Selagi friend kita tak sampai limit 5,000, follower kita tak ramai, okay, branding kita belum lagi berjaya. Okay, mungkin branding kita berjaya dalam bidang bisnes kita. Maksudnya dalam aspek orang kata ahli bisnes kita saja. Okay, contohlah saya lah. Okay, kalaulah saya tak friend orang, tak add friend dengan orang, okay, saya tak cari follower, tak tambah follower, okay, mungkin saya hanya dikenali dalam ahli-ahli Tuan Wow saja. Ahli luar daripada Tuan Wow tak kenal saya. Okay, sebab itulah kita kena cari friend-friend luar pada orang Tuan Wow juga. Okay, sebab apa? Buat apa kita nak add orang Tuan Wow 100% sedangkan dia dah ahli Tuan Wow. Okay, kita kenalah juga friend dengan orang luar, orang yang belum join Tuan Wow. Itu market kita. Itu orang kata apa nama? Orang kata market kita, pelanggan kita. Macam tu. Okay, ini contoh. Okay, saya bagi contoh. Okay, ini saya bagi contoh. Okay, tengok follower. Okay, follower 3,000, friend 4,000. Okay, ini Facebook lama lah. Okay, ya, ini Facebook lama. Facebook saya yang ni kena block dah. Okay, biarlah kita cerita yang tu. Maksudnya saya nak tunjuk diikuti ataupun follower saya dulu sampai 3,000. Friend saya sampai cukup nak limit 5,000. Okay, maksudnya bila ramai friend kita, bila ramai follower kita, okay, dekat sinilah kita branding diri lagi best, lagi dikenali, okay, lagi mudah untuk kita close. Okay, so macam mana nak nak bina follower ramai, nak bina friend ramai, okay, macam mana? Yang pertama, kalau tanya saya suka buat live. Okay, buat live. Korang tak pandai bercakap secara live Facebook, kena bercakap juga. Okay, kena bercakap juga. Macam tu. Sebab apa? Saya ceritalah. Okay, saya cerita sedikit. Saya tak naklah straight the point. Saya nak cerita selit-selit ilmu sedikit dengan branding diri yang saya belajar luar daripada bisnes Tuan Wow juga. Boleh diguna dalam bisnes Tuan Wow. Okey, macam mana saya boleh dapat follower sampai 3,000? Macam mana saya boleh dapat friend sampai nak cukup limit 5,000? Okey, pada tahun 2019, okey, masa tu friend saya lebih kurang 100 orang saja. Anda fikir 100 orang, kalau saya branding diri, okey, orang tak nampak sangat. Tapi macam mana saya nak suruh orang nampak? Saya nak suruh orang follow ataupun add friend dengan saya. Okey, apa yang saya belajar dari Sifu Irfan Khairi. Okay. Sifu Irfan Khairi ni, apa yang saya belajar daripada dia adalah nak branding diri ada beberapa perkara kena buat. Okay, beberapa perkara kena buat. Maksudnya beberapa tu buatlah salah satu daripada beberapa ni. Okay, apa yang saya ingat, yang pertama, dia kata kita kena pandai dalam mencipta video animasi ataupun video pendek, video motivasi yang pendek-pendek lah.
yang macam siapa buat ni? Dr. Azizam buat tu. Spontan tu. Kata-kata spontan. Video pendek yang tak sampai 1 minit. Okey. Nak buat video tu kena kreatif lah. Maksudnya kena pandai, kena kreatif. Saya dengar, saya fikir saya tak ada kemahiran. Saya pun letak sebelah kiri. Okay, saya letak sebelah kiri. Kenapa kiri? Kerana kiri adalah benda yang saya tak boleh nak buat. Okey. Yang kedua, live Facebook. Okay, live Facebook. Live Facebook ni saya fikir saya boleh buat tapi saya malu. Okey, saya boleh buat tapi saya malu. So saya letak tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Sebab antara saya boleh buat ataupun tak boleh buat live Facebook. Yang ketiga adalah market luar negara. Yang ni kita tolak awal-awal lah. Okay, sebab apa? Market kita adalah dalam Malaysia saja. Okay, Tuan Wang dalam Malaysia saja. So, yang ni bukan kerja kita nak market-market sampai luar negara. So, saya letak sebelah kiri. Okay. Dan yang keempat tu, saya lupa lah. Cukup 3 je lah. Okay, cukup 3 je. So, dalam 3 benda ni yang saya dengar, yang saya ingat, okay, anda nampak tak benda apa yang saya boleh buat antara tak boleh buat? Satu benda, live Facebook. Okay. Saya fikir saya nak buat live, saya malu. Saya tak tahu nak bercakap apa. Okay. Tapi saya tanam dalam diri saya, aku wajib buat. Okay, aku wajib buat live ni. Sebab apa? Sebab live ni je peluang aku untuk branding diri. Orang kenal aku. Okay. So tanyalah siapa-siapa dekat leader-leader dalam Tuan Wang. Okay. Kalau anda sendiri pun yang kenal saya pada tahun 2019. Okay. Tanyalah. Kenal saya kebanyakan daripada mana? 95% semuanya dalam live Facebook. Saya tak berjumpa dengan orang depan-depan. Okey. Termasuklah Sifu Naim, Sifu Hafiz Arif, okay, Sifu Mus'ad, okay, dan sifu-sifu yang leader-leader yang hebat semua tu yang kenal saya, okay, sebab apa? Live Facebook. Okay, live Facebook. Apa mula-mula yang saya bercakap? Okay, apa yang mula-mula saya bercakap? Saya buka buku, saya baca. Faham ke faham? Okay, faham ke faham? Itulah cara anda nak tambahkan friend anda, follower anda dengan senang tapi tanpa bayar. Free cost marketing kok. Free cost marketing. Tak perlu nak fikir keluar duit. Buka live, bercakap je lah. Okay, bercakap lah apa anda nak cakap. Tak pandai cakap, tulis dalam kertas. Tak pandai tulis dalam kertas, buka buku. Okay, buka je apa, baca dulu. Okay, baca. Bila anda selalu buat, okay, one day anda akan dapat satu benda. Okay, satu benda apa? Anda akan dapat satu, aku tahu dah, aku nak bercakap macam mana, perkara apa, berkongsi apa, ilmu apa. Aku faham. So dengan buat live tu, okay, daripada friend saya ketika tu, friend saya, follower tak ada. Okay, follower tak ada. Friend ada 100, dalam masa 1 bulan, saya boleh cecah 4,920 orang. Sebulan saya buat live, saya dapat cecah sehingga dekat-dekat 5,000. Anda rasa? Okay, anda rasa berjaya ataupun tidak?
taktik tersebut, teknik itu. Okey, itulah cara kita nak branding. Okey, dalam masa yang sama kita live, okey, kita kena friend juga dengan orang-orang. Okey, kita sendiri yang kena friend dengan orang juga. Jangan harapkan orang friend dengan kita saja. Okey, jangan tunjuk kita ni sombong. Okey, tunjuklah kita ni friendly. Okey, faham? Itu pertama. Okey, itu yang pertama. Tambah follower dan friend list. Okey, sebab apa? Dia penting. Okey, penting sangat-sangat. Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah bina engagement. Engagement. Betul lah saya sebut engagement. Betul lah tu. Okey, bina engagement. Maksudnya bina apa engagement? Maksudnya kita binalah supaya orang nampak kita lah. Macam tu. Macam mana orang supaya nak bina engagement ni, kita kena like, selalu like. Okay, kita kena apa kata support lah. Okay, kena support posting-posting orang juga. Jangan asyik suruh orang je like posting kita. Suruh orang je komen posting kita. Kita sombong, tak nak like, tak nak komen. Okay, jangan. So kita kena juga like dan komen. Okay, dan release story. Release story ni maksudnya bila ada orang buat story, okay, story yang anda rasa menarik, okay, anda boleh balas lah. Okay, balas story tersebut. Okay, saya bagi contoh. Yang saya balas ni cute. Nazri. Okay, Nazri ni kawan sekolah saya. Okay, dia dah kahwin lah. Okay, tapi dia belum join Tonwal. Okay, dia belum join Tonwal. So bila dia buat story, dia pegang anak dia. Okay, so saya balas lah. Cakap cute anak dia tu. Okay. Okay, yang kedua anda boleh tengok ni siapa ni? Lilis. Sifu Lilis. Yang ni dah ahli Tonwal. Okay. Saya kenal dia pun, saya rasa dalam Facebook, dalam live juga kot. Dia kenal saya. Okay. Sifu Lilis. Dia post doa. So kita menaminkan doa dia. Okay. Supaya apa? Supaya nampaklah yang kita ni friendly. Okay, yang kita ni support each other. Macam tu. Okay, faham? Minum sikit lagi air. Okay, jelas ke jelas? Boleh saya teruskan? Okay, kalau boleh, komen satu. Komen satu. Komen ramai-ramai. Komen ramai-ramai. Suara serak ni. Cakap kuat sangat. Okey, so kita teruskan lagi. Okey, yang ketiga. Okey, cara yang ketiga macam mana kita nak brandingkan diri supaya orang kenal kita, kita buat cara direct approach ataupun harta prospek. Harta ni maksudnya tembak lah. Okey, tembak prospek. Bukan tembak dengan senapan. Okey, maksud kita PM dia direct. Jangan tunggu dia PM kita. Faham? Kadang-kadang bila kita PM dia, automatik orang tu nak tahu. Sebab apa dia nak tahu? Sebab kadang-kadang orang ni, dia dah lama dah tengok kita duduk posting, duduk cerita, duduk berkongsi tentang bisnes Tonwal. Okay? Tapi dia nak PM kita, dia malu-malu. Sebab itulah kadang-kadang kita kena juga buat direct approach. Okay? Kita kena mulakan perbualan berkongsi. Kita dulu yang kena pergi PM dia, kena pergi message dia. Okay? Ini adalah contoh lah.
Okay, contoh yang saya suka pakai, saya selalu pakai. Okay, anda boleh baca dan anda juga boleh, kalau rasa berminat lah dengan ayat ni, anda boleh copy lah. Okay, copy ataupun screenshot nanti boleh guna untuk direct approach prospek-prospek anda lah. Okay. Okay, kau faham? Okay. Yang seterusnya. Dah tak? Dah kita terus. Okay, yang seterusnya adalah follow up. Okay, follow up ni sangat-sangat penting. Okay, follow up ni amat penting. Sebab apa? Anda kena tahu potensi untuk orang join satu-satu bisnes ataupun membeli satu-satu produk 90% adalah hasil daripada follow up. Okay, hasil daripada follow up. Kita takkan boleh close on the spot. Kita takkan boleh jual satu produk on the spot pada semua orang. Okay, sebab apa? Sebab orang kadang-kadang dia hanya nak tahu, okay, ataupun kadang-kadang dia nak bertanya saja. Okay, dia tak berminat lagi. Dia hanya nak tahu apa kelebihan bisnes ni. Okay, apa yang menarik bisnes ni. Okay. So dekat situlah. Bila kita dah mulakan perbualan, okay, kita dah cerita A sampai Z, okay, and then tiba-tiba dia blue tick. Okay, dia blue tick ke, tak kisahlah dia blue tick ke satu tick ke. Okay, maksudnya dia tak respon lah chat kita. Okay, message kita tu dia tak respon. So apa yang perlu kita buat adalah kita follow up. Okay, update promosi-promosi yang kita buat. Okay. Contoh saya bagi contoh. Biasanya follow up promosi ni, okay, follow up promosi ni biasa saya akan buat pada hari-hari tertentu. Okay, anda pernah tengok tak? Kalau saya rasa semua orang main Lazada ataupun Shopee. Saya rasa semua main. Setiap bulan Lazada dan Shopee selalu buat promosi. Promosi apa yang dia orang buat? Dia orang buat promosi bulan 1, 1. Bulan 2, 2. Bulan 3, 3. Sampai bulan 12, 12. Pernah dengar? Pernah dengar atau tidak? Okay. Itu adalah contoh promosi yang kita boleh buat pada hari-hari tertentu. Okay. Itu Lazada punya promosi, Shopee punya promosi, dan dia juga ada buat promosi pada ulang tahun Lazada, ulang tahun Shopee. Okay. Lepas tu hari kemerdekaan, hari Malaysia, dia buat promosi. So anda boleh ikut benda tu, benda baik. Okay. Benda baik. Sepatutnya anda kena belajar lah. Okay. Belajar daripada promosi-promosi yang ada. Okay. Benda tu boleh ikut, boleh ambil. Kadang-kadang saya buat juga promosi. Contoh bulan berapa itu? Ni bulan 9. Okey, bulan 9. Saya buat promosi 99. Macam tu. Bulan depan 10. 10 pula saya buat promosi. Macam tu. Lepas tu promosi apa lagi? Hari Raya. Kita boleh bagi promosi. Hari Raya Cina boleh bagi promosi. Hari lahir kita pun boleh bagi promosi. So bagilah promosi ikut apa yang anda rasa bila anda boleh bagi. Okay. Dan follow up ni, okay, selain daripada promosi lah. Selain daripada promosi, anda juga boleh follow up dari segi pada hari-hari hari-hari gaji masuk, komisen masuk. 21 hari bulan komisen masuk. So ambil
commission dan pergi follow up. Bagi tahu, alhamdulillah hari ini adalah hari kegembiraan ahli Tun Wow. Kerana apa? Duduk rumah, minum kopi, tengok drama K-pop, tapi komisen masuk. Siapa minat K-pop lah, saya tak minat. Okey, contoh. Okey, macam itulah. Dan promosi ni, promosi anda boleh bagi. Contohlah anda bagi, okey, hari ni saya bagi promosi sempena Hari Merdeka. 5 orang terawal saja hanya perlu bayar postage. Okey, hanya perlu bayar postage saja. RM10. Singkat saya bagi percuma. Itu adalah promosi. Ikut kreativiti, ikut ikut kemampuan diri sendirilah nak buat promosi macam mana. Faham ke faham? Dan contohlah kalau saya, anda boleh tengoklah ayat yang saya bagi promosi, ayat yang saya bagi promosi ni, anda boleh baca, fahamkan, dan anda boleh juga copy kalau nak, dan tool apa yang saya guna. Contohlah kalau anda nak dapatkan tool promosi, bukan tool promosi, tool singkat Tun Wow yang saya guna, saya guna singkat Tun Wow set tool MMG lah, MMG yang mana ada buku closing guard dan flyers. Ini yang saya bagi full set, full set. Faham? So siapa-siapa nak lah. Contohlah anda ni group lain lah, group lain bukan under MMG, ataupun anda ni group lain yang pakai sektor group sendirilah, contoh group sendiri, tapi nak try, nak cuba untuk pakai sektor MMG, anda juga boleh contact saya untuk order sektor MMG ni. Ini adalah sektor yang saya pakai lah. Dan gambar promosi yang saya pakai untuk sektor inilah. Walaupun bayar RM10 untuk postage saja, tapi full set saya bagi. Saya bukan bagi singkat sekeping semata-mata, tak. Saya bagi full set, termasuk buku, flyers, macam tu. Faham ke faham? Boleh kita teruskan? Kalau boleh, komen 1. Komen ramai-ramai. Ada lagi ni, banyak lagi. Banyak lagi ilmu yang saya nak bagi. Komen ramai-ramai. Komen laju-laju. Komen laju-laju. Sampai saya tak nampak lah. Macam tu lah. Komen laju-laju sampai saya tak nampak. Mantap. Ini saya ini saya suka. Sebab apa? Ramai yang bersemangat. Bila anda semangat, saya pun bersemangat lah. Kalau anda rasa kalau anda tak semangat, saya nak tutup slide ni. Habiskan akademik ni lah. Cukup setakat ni. Kalau semangat, saya teruskan lagi. Macam tu. Semangat semua. Semangat. Kita teruskan lagi. Cara. Macam mana anda nak memilih grup untuk buat iklan? Yang ni orang kata ramai. Ramai yang nak kata terpesong, taklah terpesong. Tapi ramai salah langkah lah. Salah langkah. So manfaatkan memilih grup, iaitu kita buat secara hard selling. Hard selling ni maksudnya kita menjual betul-betul lah. Kita iklan betul-betul lah pasal bisnes. Kalau dekat wall post tadi, kita buat secara soft sale. Maksudnya soft sale ni kita post secara santai-santai, tidak menunjukkan kita menjual, tetapi kita masukkan dalam jiwa prospek kita secara halus yang mana kita menjual. Faham ke faham tu? Ayat berbelit tapi
fahamkanlah. Okay, soft sale ni maksudnya kita menjual tidak nampak kita menjual. Macam tu. Kalau hard sale ni kita betul-betul fokus, kita buat kita betul-betul fokus menjual lah maksudnya. Faham? Okey. So manfaat memilih grup. Okey. Yang pertama, bila kita nak join satu-satu grup Facebook ni, kita kena tahu apa kriteria yang kita perlu ambil tahu. Okey, ada orang dia ikut ikut langgar je. Okey, belajar tak nak, ikut langgar je. Faham? Tak boleh. Okay, sebab apa? Bab kata sifu-sifu lah. Okey, sifu-sifu. Saya pun tak tahu sifu-sifu mana tu. Okey. Bab kata sifu-sifu, dia kata kalau kita nak berjaya, kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, baru senang untuk kita berjaya. Okey. Kalau kita buat satu-satu perkara dengan mengikut nafsu, dengan ikut langgar, tanpa berilmu, okey, dia perkara senang menjadi susah. Bila perkara susah kita rasa, ia akan menjadikan kita mudah putus asa. Faham ke faham? So sebab itulah kena banyak belajar. Okey, kena banyak belajar. Okey, so yang pertama, macam mana kita nak memilih grup adalah keahlian dia. Okey. So sebelum kita join tu, kita check dulu ahli grup tu berapa orang. Okey, berapa orang. Yang pertama kena paling kurang 50 orang, 50 orang pula. 50,000 orang. Okey, 50,000 orang. Nak lagi sedap ataupun nak lagi besar market kita, cari grup yang 100,000 orang keahlian. Okey? Faham? Itu je. Yang pertama, cari dulu keahlian. Grup yang mana ahli ni lebih daripada 50,000. Join grup tu. Joinlah grup sebanyak yang mungkin lah. Okey? Tapi jangan dalam satu hari terus minta join grup sampai berpuluh-puluh. Okey, paling tidak pun sehari add lah grup tu 15 ke 20 grup sahaja. Okey, jangan terlalu excited ni. Okey, contohlah mula-mula join biasalah orang ahli ni dia bila mula-mula join business, okey, excited gila nak buat business. Okey, excited gila nak buat iklan sampai lupa daratan. Okey, sampai lupa teknik dan cara yang betul. Okey. So join group ni janganlah mentah-mentah lah kita excited. Hari ni baru join business tone wow. Terus kita leader kata join group sebanyak yang mungkin. Dia pun pergi buka Facebook. Join group. Satu hari sampai 50 group. Dah kena block. Lepas kena block dia tanya, kenapa saya tak boleh join group pula? Itulah salah diri kita. Yang mana bila excited tak nak belajar. Excited ikut pandai. Okay? Memang leader kata joinlah group yang sebanyak yang mungkin, tapi dia ada cara. Okay? 20 paling banyak lah. Okay, 20 group kita join dalam sehari paling kurang. Maksudnya hari ni 20, esok 20 lagi, lusa 20 lagi, sampailah bila-bila lah. Sampai rasa dah banyak grup tu, okay, lebih daripada 1000 grup. Lepas tu kita nak kita rasa grup tak bagus, kita left. Itu pandailah. Okay, pandai-pandai memilih. Okay. Yang paling penting, yang pertama ahli grup tersebutlah. Okay, ahli grup 50 ke 100,000. Okay. Yang kedua ni, kita janganlah join grup ni semuanya grup
business. Okey, jangan join semua group business. Sebab apa? Cuba anda fikir. Okey, saya bagi ideologi, anda berfikir sejenak. Cuba anda pergi satu-satu tempat. Okey, satu tempat lah. Kita kata tempat tu, orang kata tempat festival lah. Okey, festival. Dalam festival tu, semua orang buka kedai. Okey, semua orang buka kedai. Tapi tak ada orang membeli. Dekat mana keuntungan yang kita nak dapat? Dekat mana prospek yang kita nak dapat? Dekat mana pelanggan kita nak dapat? Okey, faham? Sebab itulah tak semua grup adalah grup bisnes. Okey, kita kena juga join grup community ataupun grup negeri ataupun grup masakan, taman, daerah dan seumpamanya. Maksudnya selain daripada grup bisnes lah. Okey. Banyakkan join grup-grup selain daripada grup bisnes. Okey. Yang kedua, grup bisnes, macam saya cakap, grup bisnes jangan terlalu banyak. Okey. So macam mana kita nak join grup sebenarnya? Okey, macam saya cerita tadi, satu hari paling banyak kita join grup 20 grup. Okay, 20 grup. Dalam 20 grup, 18 adalah grup bukan grup bisnes, 2 grup adalah grup bisnes. Macam tu cara kita nak join grup. Okey? Jangan 20 grup ni 10 bisnes, 10 bukan bisnes. Maksudnya kita join 50-50. Tak boleh. Tak bolehlah kita join separuh-separuh. Itu tak memberikan tak memberikan satu benda yang bermanfaat. Kalau bagi saya lah, tak bermanfaat. Sebab apa kita ambil separuh-separuh? Tak nak. Kita nak yang kualiti itu lebih. Okay, kualiti lebih, kita kena ambil macam saya cakap tadi, 18-2. Macam tu. Ibarat 9-1 lah. Macam tu Okey. Dan yang keempat adalah grup aktif lah. Okey, grup aktif. Grup aktif ni cara dia, okay, bila kita dah di-approve, okay, maksudnya kita join grup tu. Okay, and then admin dia pun approve. Okay, admin grup tu approve kita menjadi ahli. So kita semak grup tu, aktif ke tak aktif. Cara dia, kita tengok posting 3 hingga 5 posting terawal. Okey, kita tengok ramai ataupun tidak, ataupun banyak ataupun tidak orang komen di posting-posting tersebut. Okey. Tanya, kalau ada korang tanya saya, berapa kita nak ambil ideologi, berapa orang ramai yang komen yang mengatakan grup tu aktif. Okey. 10 komen itu maksudnya dah aktif lah tu. Okey, itu dah aktif. Maksudnya setiap posting tu anda tengok, kalau campur semua lebih daripada 10 komen, okey, itu maksudnya grup aktif. So anda boleh kekalkan grup tersebut, anda boleh pinkan grup tersebut sebagai grup kegemaran dan anda boleh buat iklan secara aman, damai. Okey? Sebab apa? Saya boleh katakan bila anda dah jumpa satu grup aktif, bila anda buat iklan, akan ada orang komen takkan kurang daripada 20 komen. Okey? Cuba anda fikir, kalau satu grup 20 komen darab dengan 10 grup, dah 200 orang komen. Daripada 200 orang komen, okay, yang WhatsApp kita katalah 100 orang. Okay, 100 orang yang WhatsApp kita lah. Okay, dari 100 orang yang WhatsApp kita,
kita cerita sampai habis 50 orang. Okay, 50 orang yang kita cerita A sampai Z. Daripada 50 orang, okay, mungkin kita boleh ambil 25 orang yang berminat. Okay, 25 orang berminat. Dia tak join lagi. Dia kata dia tak nak join lagi. Okay, baru berminat ni. Okay. And then kita bagi ayat closing, suruh back in. Daripada 25, okay, pasti akan ada 1 hingga 3 orang on the spot back in ataupun closing. Nampak ke nampak? Itulah orang panggil sistem Pareto. Macam apa nama ni, Sifo Hafiz Sarih katalah, sistem Pareto. Okey. Itulah sistem yang mana saya pegang daripada dulu sampai sekarang. Okey, daripada 200 komen, 100 yang akan WhatsApp kita, 50 kita cerita sampai habis, 25 akan berminat, 1 hingga 3 orang akan kita close on the spot. Cuba kita ambil 1 orang 1 hari. Sebulan 30 orang. Setahun, kiralah sendiri. Okey? Faham ke faham? Faham ke faham? Faham? Komen 1. Okey? Faham? Komen 1. Okey, faham ke faham? Komen ramai, apa ni? Komen ramai-ramai. Laju-laju. Okey? Wow, makin laju Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, macam mana cara kita nak tingkatkan minat dan semangat kepada ahli-ahli baru ni? Okey. Saya buat 2 perkara. Okey, 2 perkara. Macam mana kita nak meningkatkan ataupun kita nak tarik minat, okey, untuk ahli baru ni menaja ataupun buat bisnes ni. Okey. Yang pertama, kita buat kelas, okay, seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali, okay, kita buat kelas, okay, ataupun kita boleh juga buat macam ni lah, okay, 2 minggu kita buat kelas, 2 minggu lagi kita buat sharing, okay, sesi sharing, okay, faham? Maksudnya dalam sebulan kita ada sekali kelas, sekali sesi sharing. Okey, faham ke faham? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita juga boleh buat insentif. Okey, ini yang ramai orang tanya. Okey, ramai yang tanya saya lah. Okey, macam mana kita nak suruh ahli baru ni dia bersemangat untuk buat bisnes ni. Okey. Yang pertama tadi buat kelas dan sesi sharing. Okey. Yang kedua kita buat insentif pada network lah. Okey, insentif ni kita buatlah ikut kemampuan diri. Okey, kemampuan diri. Okey. Tak perlu insentif ni tak perlu pun apa kata kena bagi kereta sebiji ke. Okey, rumah banglo 2 tingkat ke, tak perlu. Okey, insentif ni ikut kemampuan diri sendiri. Kalau rasa mampu bagi top up sebulan 200, top up je lah. Okey, kalau mampu bagi cash, bagi je lah cash. Kalau rasa mampu bagi singkat percuma, bagi singkat percuma. Ikut kreativiti lah. Okey. Okey. So, buat kelas ataupun sesi sharing. Okey. Ini saya bagi contoh lah. Okey. 2 orang yang mana saya ambil. Yang ni sesi sharing yang dah lama lah. Okey, yang dah lama. Satu sesi sharing Sifu Jafni, satu lagi Sifu Mira. Okey. Kita boleh nampak, okay, bila kita buat sesi sharing, kita boleh tahu, okay, dia ni asal mana. Okay. Dan sekarang ni dia tengah buat apa. Maksudnya
contohlah macam apa nama Siful Jafni ni, dia mengajar secara part time. Lepas tu dia juga seorang pelajar OUM dan juga seorang yang buat bisnes Stonewall. Nampak tak? Nampak tak? 3 dalam 1 dia buat. Okay, 3 dalam 1 dia buat. Dan kita juga boleh tahu dia join bisnes ni bila. Okay. Dan macam mana dia boleh join. Okay, macam mana dia boleh join dan apa yang dia dapat selepas dia join. Okay. Faham? Contoh macam saya lah juga. Okay, saya bagi contoh saya jugalah. Okay, saya saya join bisnes ni masa saya SEM akhir. Okay, SEM akhir masa tu saya diploma. Okay, saya diploma di Nilampuri. Okay, Nilampuri Kelantan lah. Okay, siapa kenal Nilampuri tu kenal lah. Tak kenal Nilampuri Kedah Mulung. Tak kenal Kedah Mulung, saya tak tahu nak cakap dekat mana tu. Okay. Berdekatan lah dekat situ Nilampuri tu. Saya adalah seorang pelajar, orang kata alumni. Okay, alumni KIAS, Kolej Islam Antarabangsa Ismail Petra, Sultan Ismail Petra. KIAS lah. Saya join bisnes singkat ni pada akhir. Okay, pada akhir. Masa tu saya final exam. Maksudnya saya tak sempat lah. Okay, saya tak sempat nak buat perkongsian kepada kawan-kawan batch saya belajar diploma dulu. Okay. Sebab apa? Saya join pun dah habis lah. Okay. Dah habis lah. So saya join memang saya fokus online lah. Daripada awal sampai sekarang 100% online. Okay. Jiran tepi rumah pun saya close online. Maksudnya saya prospecting dekat WhatsApp. Dia back in. Saya keluar rumah, ketuk pintu, saya hantar singkat. Macam itulah saya. Okay. Memang saya online lah. Okay. Saya memang online. 100% online. Saya tak buat offline. Okay. Lepas tu, lepas saya dah habis tu, saya bekerja. Okay. Saya bekerja sebagai apa masa tu? Saya bekerja sebagai waiter. Ambil order kedai makan. Saya kerja 2 bulan. Saya kerja 2 bulan, saya berhenti. Lepas tu saya menganggur. Saya menganggur 3 bulan. Saya tanam anggur 3 bulan. Duduk rumah 3 bulan saya tanam anggur. Lepas tu bulan yang keempat saya bekerja. Okay, saya kerja apa? Saya kerja kedai gadget. Okay, kedai gadget. Jual barang-barang handphone lah. Okay, pasal tinta. Kalau saya buka kedai gadget, kalau saya pasal tinta tu saya pandai lah. Okay, bagi telefon saya tak pandai. Okay, macam itulah. Saya bekerja sampai bulan 7 je. Maksudnya saya kerja dekat situ lebih kurang 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan lah. Okay. Lepas tu saya tanam anggur lagi. Okay, saya tanam anggur sebulan. Lepas saya tanam anggur sebulan, bulan 8. Okay. Hujung bulan 8 lah. Kira bulan 9 tu, saya pergi dekat Johor. Saya kerja kilang dekat Johor. Saya kerja kilang dekat Johor daripada bulan 8 sampai bulan 10 lah. Okay. Sebab bulan 11 tu seminggu je saya kerja. Maksudnya bulan 8, 9, 10. Saya kerja 3 bulan. Lepas saya kerja 3 bulan, saya berhenti. Bukan saya berhenti, saya kena buang. Sebab saya masuk kontrak kan. Biasalah kontrak ejen ni kena buang ikut suka lah. Lepas tu saya tanam anggur lagi 2 bulan. Bulan 1 tahun 2018.
2017. 2017. Saya kerja satu company kilang lagi, tapi kilang lain. Saya kerja saya kerja tu sampai bulan 5. Saya berhenti lagi. Okey, bulan 5 saya berhenti, bulan 6 saya masuk kilang lain pula. Okey, saya masuk kilang lain sampai bulan 2 lah. Okey, bulan 3 tu sebab saya kerja seminggu juga. So kira sampai bulan 2 je lah. Okey, maksudnya dari bulan 6 sampai bulan 2 2019, okey, saya berhenti. Saya berhenti. Sejak daripada itulah saya tanam anggur sampai sekarang. Okey, sampai tanam anggur sampai bulan 6 baru ni. Okey, bulan 7 saya sambung belajar. Dan sekarang, okey, kalau tanya saya, sekarang saya buat apa? Saya seorang student, saya seorang yang buat bisnes Turnwow. Okey. Kalau saya nak tanya anda lah, okey, nak tanya anda, kalau anda seorang majikan agak-agak nak ambil ke saya bekerja. Sebab apa? Kalau tengok sejarah pekerjaan saya, paling lama saya boleh bekerja 8 bulan. Paling sekejap saya kerja 2 bulan. Okey? Faham? Agak-agak anda kalau sebagai orang yang ada company, nak tak ambil saya bekerja? Bekerja 2 bulan saya berhenti. Bekerja 3 bulan berhenti. Kerja 4 bulan berhenti. Paling lama bekerja 8 bulan. Lepas tu saya berhenti. Nampak tak nampak betapa saya tak sukanya bekerja dengan orang. Okey? Itulah saya. Okey? Saya rasa kalau anda lah seorang yang buat ada company, kalau saya pergi interview, saya rasa tak nak ambil saya kerja. Kalau tengok resume saya, okay, kerja tak sampai setahun satu tempat. Tak ada orang nak ambil saya bekerja. Okay, faham? Itulah saya. Okay, tu sedikit sebanyaklah tentang macam mana saya join dan apa yang saya buat. Okay. Okay, so kita boleh tengoklah. Ni sharing daripada Sifu Jafni dan Sifu Mira. Okay, Sifu Mira ni boleh kita tengok pada dia join pada bila? April 2019. Okay, dia full time Turnwow. Dulu dia kerja part time cikgu tuition. Sekarang dia memang full time Turnwow lah. Okay, dia tak kerja mana-mana dah. Okay. Okay. Yang seterusnya kita boleh buat insentif. Okay, insentif untuk network. Okay, insentif untuk network. Contohlah, okay. Okay, insentif untuk network. Contohlah, ini antara insentif yang saya buat untuk network saya lah. Okay, ini orang kata mungkin saya mampu. Okay, mungkin anda kata saya mampulah buat insentif ni. Yes, memang sekarang saya mampulah buat insentif ni. Tapi kalau dulu, saya cerita dululah, okay. Kalau dulu seingat saya, saya join bisnes ni, saya rasa saya tak pernah dapat insentif. Apa-apa pun insentif. Daripada upline saya jauh sekali. Sebab apa? Sebab upline saya pun entah ke mana dah. Okay. Kalau ikut rank lah. Okay, kalau ikut rank, saya dengan upline saya sekarang pun jauh ketinggalan upline saya. Okay.
Upline saya SC je. Okay, maksudnya bisnes ni kita sebenarnya tak perlu bergantung kepada upline 100%. Okay, bagi saya upline ni hanya perlu 10% saja. Kenapa 10%? Sebab bagi saya upline ni adalah sebagai tempat kita nak dapatkan satu platform. Okay, satu platform ubah hidup. Bukan satu tempat kita bergantung harapan, bukan tempat untuk kita bergantung hidup. Okay, upline ni tempat untuk kita dapatkan platform ubah hidup. Macam saya, okay, saya upline saya ibaratkan dia adalah memberi platform kepada saya. Bukan saya harapkan dia untuk ajar saya A sampai Z supaya saya boleh berjaya. Tak. Sebab apa? Nak berjaya sebenarnya bukan disebabkan upline kita ataupun bahasa sedap didengar partner bisnes kita. Okay? Bukan disebabkan partner bisnes kita, tapi diri kita. Kita nak ataupun tak nak. Faham? So tentang insentif, dulu saya rasa saya tak pernah dapat insentif. Okay? And then masa saya dah dapat komisen dalam 1,000 lebih, saya buat insentif. Okay, insentif yang saya buat masa tu permulaan saya bagi top up saja. Okay, macam saya cerita tadi lah, insentif ni tak semestinya bagi kereta Ferrari, okay, bagi Lamborghini, okay, ataupun bagi kereta X70. Tak perlu. Kita insentif ni bermula dengan yang kecil dulu. Yang kita rasa kita mampulah nak bagi. Okay, jangan ikut nafsu. Jangan ikut leader-leader yang lain. Contohlah, saya bagi contoh. Sifwa Fisari. Okay, Sifwa Fisari, dia boleh bagi insentif banyak. Okay. Kalau ikutkan sebulan dia habis dalam 10,000 untuk insentif saja. Korang yang komisen 2,000, 3,000 tu, jangan nak habiskan 10,000 sebulan. Nak cekau mana? Lagi 7,000. Okay? Faham? So, ikutlah kemampuan sendiri buat insentif. Okay? Mana? Okey, ini adalah insentif juga yang mana saya bagi cash, okay, kepada ahli. Okay, boleh tengoklah. Okay, dan itu antara resip yang orang-orang yang dah claim sebenarnya banyak tapi tak boleh masuk banyak kan. Setakat itu je lah saya boleh masukkan. Okay, ini antara insentif-insentif yang saya buat untuk network saya lah. Okay, faham? Terngantuk ke? Jangan ngantuk ke? Ada yang dah tidur ke? Jangan tidur. Semangat. Semangat. Boleh saya teruskan? Komen satu. Boleh teruskan? Komen lagi, laju. Mantap. Okey. Bagus. Okey. Okey. So macam mana kita nak berjaya pula? Okey. So macam mana kita nak berjaya dalam bisnes Stonewall ni? Okey. Yang pertama, anda wajib. Okey, wajib. Tak ada sunat, tak ada harus. Wajib dah saya letak. Okey. Wajib ada software ataupun aplikasi media sosial ini. Apa? WhatsApp, Telegram dan Facebook. Okay. 3 aplikasi ataupun 3 software ni, okay, bagi saya anda wajib ada. Okay. Kalau tak ada, maksudnya anda tak nak berjaya lah. Okay. Kalau tak ada, anda tak nak berjaya. Itu je. Kalau nak berjaya, wajib ada. Kalau rasa katakan, kalau anda cakap, alah, telefon saya memori kecil lah, buang yang mana tak patut.
Yang paling penting ada 3 perkara ni dulu. Okey, ada 3 perkara ni dulu. Kenapa perlu ada WhatsApp, Telegram dan Facebook? Okey, medium utama kita untuk kita buat iklan, untuk kita berkongsi pengalaman, berkongsi aktiviti kita, berkongsi kelebihan tentang bisnes kita dekat mana? Facebook. Okay, dekat Facebook. Itu platform utama kita untuk kita iklankan bisnes kita. Okay. Lepas dah pergi kepada Facebook, bila Facebook, dia akan terus pergi dekat WhatsApp. Okay, WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Sebab dekat WhatsApp inilah kita berkongsi. Maksudnya kita bercerita, kita prospecting, okay, tentang bisnes kita ni. Okay, tentang bisnes Tuan ni. Okay, faham? Lepas tu Telegram apa fungsi dia? Okay, Telegram ni adalah tempat yang mana untuk anda dapatkan bahan-bahan rujukan. Okay, Telegram lah tempat yang leader-leader simpan skrip, simpan bahan iklan, ayat iklan, gambar iklan, ayat-ayat follow up, testimoni, gambar-gambar, testimoni, video dan sebagainya. Dekat Telegram ni lah. Okay. Sebab tu bagi saya wajib anda ada aplikasi 3 ini. Okay. Faham? Okay. Yang kedua. Yang ini juga adalah aplikasi khas. Okay, khas. Maksudnya aplikasi khas ni bagi saya aplikasi khas ni adalah untuk ahli Tuan Wow. Okay. Yang bukan ahli Tuan Wow tu tak khas pun aplikasi ni. Tak ada guna pun dia install. Okay. Tapi untuk ahli Tuan Wow, aplikasi khas ni wajib anda kena ada. Okay. MyWow dan MyDigi. Kenapa saya kata MyWow dan MyDigi? Okay. MyWow, apa kegunaan MyWow? Okay. Apa kegunaan MyWow? MyWow lah tempat yang mana kita nak tengok nak tengok komisen kita, okay, nak daftar ahli baru, okay, kita nak tengok voucher point kita nak tengok expired date expired date data kita, expired date kredit kita, nak tengok berapa orang network kita level 1, level 2, level 3. Okay. Dalam MyWow ni kita boleh tengok. Okay. Dan banyak lagi lah dalam MyWow ni. Antara yang banyak tu adalah anda juga boleh jual top up melalui MyWow app. Okay. Siapa nak jual top up tu, okay, anda boleh pakai MyWow app untuk jual top up. Okay. Lepas tu kalau rasa anda ni seorang yang kaya lah, okay, kaya, anda nak beli nombor yang cantik-cantik pun boleh dapatkan dalam MyWow. Apa nombor cantik tu? Nombor premier dan nombor VVIP. Berapa harga? Anda buka, anda tengoklah. Kalau saya bagi tahu dekat sini, saya takut semua pensang tidur. Okay? Tengok sendirilah harga tu berapa. Cantik kena dengan harga dia. Okay? Faham? Okay. MyDigi ni pula apa fungsi dia? Sebab Tuan Wow ni kita guna line dan top up Digi. Sebab itulah aplikasi MyDigi ni kita kena ada. Sebab apa? Sebab kadang-kadang, okay, kadang-kadang orang dia malas nak buka MyWow untuk tengok expired date data, expired date kredit. Okay. Sebab apa? Sebab kena masukkan nombor IC dengan nombor password. Setiap kali nak masuk kena masukkan 2 perkara ni. Kadang-kadang orang kata, alah, susahlah nak login, susahlah nak itu, nak ini. So MyWow, MyDigi lah tempat dia. Kita buka MyDigi terus
boleh tengok bila expired kredit, bila expired data. Okay, faham? Dan juga MyDigi kita guna untuk apa-apa masalah lain. Maksudnya untuk kita report masalah lain direct kepada DG. Okay, faham? Okay, so yang seterusnya. Okay, ini juga antara yang wajib anda ada. Sebab apa saya kata kena ada, wajib ada. Sebab kita ni manusia, bukan robot. Kita manusia, bukan robot. So aplikasi keyboard ni anda wajib ada. So, contoh Simergy, iaitu keyboard Jepun. Jangan risau. Dia boleh tukar bahasa Inggeris. Dia takkan jadi Jepun 100%. Dan keyboard Pro. Dua ni adalah untuk handphone Android sahaja. iPhone dekat mana nak dapat? iPhone tak perlu nak install apa-apa. Buka saja dekat setting, pergi je dekat keyboard, ada dah. Paste keyboard. Nama dia paste keyboard. Tekan je paste keyboard, anda dah boleh buat skrip, boleh simpan skrip. Itu fungsi dia. Simergy dan keyboard Pro ni adalah keyboard yang mana kita boleh simpan skrip. Sebab itulah kena ada. Sebab contoh, saya bagi contoh lah. Anda prospecting hari ni, katakan hari ni, anda prospecting 10 orang. Mula-mula anda iklan pagi 10 orang masuk. 10 orang yang masuk database. Anda mungkin boleh lagi sekejap buka Telegram, copy. Lepas tu buka WhatsApp, copy. Buka Telegram, copy. Buka WhatsApp, copy. 20 orang pagi boleh lagi. Kena 100 orang sehari, saya takut jari anda dah patah. Dah patah. Sebab apa? Asyik main copy. Copy dekat Telegram, buka dekat WhatsApp, paste dekat situ. Copy, paste. Penat. Penat. Sampai nanti jari patah. Jari patah. So inilah fungsi dia. Simergy dan keyboard Pro ni, fungsi dia adalah yang mana anda boleh copy terus ayat-ayat skrip, simpan dalam keyboard. Simpan dalam keyboard. Bila dah simpan dalam keyboard, bila ada orang PM, terus boleh tekan saja ayat skrip yang mana kita nak. Tak perlu lagi kita nak copy satu per satu. Tak perlu lagi kita nak patahkan jari kita. Faham? Itulah kenapa wajib ada Simergy Smart Keyboard Pro, ataupun orang panggil satu lagi dekat iPhone Paste Keyboard. Itulah sebab dia. Untuk memudahkan kita prospecting dengan cepat. Kalau kita ada Smart Keyboard ni, kena ada Simergy Smart Keyboard dan Paste Keyboard tadi, kita prospecting laju lebih daripada robot. Robot dia kena detect dulu. Dia kena fikir dulu. Robot. Tapi kalau benda ni, kita main tekan-tekan je. Tekan macam tu je. Lagi laju daripada robot. Faham? Itulah bestnya buat bisnes online ni. Bisnes turnover online ni best. Barang pun boleh tekan-tekan. Dapat duit. Faham? Boleh saya teruskan lagi? Saya rasa ada sikit je lagi ni. Boleh saya teruskan? Komen 1. Komen 1. Laju-laju. Komen laju-laju. Makin kurang saya tengok. Mungkin dah mengantuk tu. Relax lah. Awal lagi. Pukul berapa tu? Sikit lagi. Komen laju-laju. Alhamdulillah. Mantap. So kita pergi seterusnya. Ini adalah bahan-bahan
yang boleh diguna pakaikan. Okey, ini adalah channel Telegram saya. Okey, saya letak dekat sini dua perkara je lah. Okey, sebab apa dua perkara ni bagi saya penting. Okey, dua perkara ni lah yang paling utama, yang paling penting. Okey, yang pertama adalah script prospecting. Yang kedua adalah ayat iklan. So ada orang tanya saya, macam mana saya nak bercerita pada orang? Tak perlu nak pening. Okay? Tak perlu pening. Sebab apa? Saya dah sediakan channel Telegram script prospecting. Buka je channel ni, copy paste. Tukar nama, tukar nombor account bank. Tukar gambar Facebook. Dah settle. Okay? Benda senang. Copy paste. Bukannya susah. Saya tak pernah suruh anda berfikir bila orang WhatsApp anda, Assalamualaikum, saya nak tahu apa bisnes ni. Saya tak pernah lagi suruh anda balas sendiri. Waalaikumsalam, bisnes ni bisnes Tuan Wow. Dia pakai RM60, 109GB unlimited call. Ada voucher point, ada khairat kematian. Saya tak suruh anda tulis sendiri. Sebab saya tahu ahli baru, okay, kadang-kadang yang join, dia pun tak tahu apa kelebihan singkat Tuan Wow ni. Sebab apa? Sebab bila saya cerita, bukannya dia baca 100%, dia tengok je. Okay? Dia tengok je, dia tak baca. Sebab itulah dia tak faham kelebihan dan potensi bisnes ni. Okay? So copy paste je. Tapi sambil-sambil copy tu bacalah juga supaya apa? Supaya bila ada orang tanya, lari daripada skrip, anda boleh jawab. Okay, itu fungsi dia. Bila kita faham product knowledge pasal bisnes Tuan Wow ni. Okay? Faham? Okay, ada lagi orang tanya, macam mana saya nak buat iklan? Tak perlu nak fikir. Okay? Saya dah sediakan channel Telegram. Pergi je cari channel Telegram, ayat iklan di grup Facebook. Ambil je gambar mana yang anda rasa anda berkenan, anda suka, ayat mana yang anda berkenan, anda suka, copy, post. Copy, post. Settle. Senang. Okay? Faham? Okay. Okay, so ini adalah antara testimoni saya sendirilah. Okay. Walaupun orang kata tak adalah kebanyakan sangat kenaikan tu setahun. Okay, sebab apa tak naik banyak komisen saya daripada tahun lepas hingga tahun ni. Mungkin sebab saya fokus kepada akaun lain. Okay. Kalau saya fokus kepada akaun yang orang kata akaun yang betul tu, mungkin kenaikan tu lebih laju lah. Okay, tapi saya fokus kepada akaun yang baru. Okay, saya ada buka akaun